Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik dalam musim pandemik ni dan dalam bulan yang diberkati ini, iaitu dalam bulan Ramadan. Seperti biasa, pada minggu ini kita mulakan pada hari ini, pada hari Isnin, kita mulakan hari kita dengan satu pengajian yang baik, iaitu kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian kita dengarkan juga hadis ni dalam bulan Ramadan. Masya-Allah. Mudah-mudahan pengajian kita mengenai hadis Rasulullah ini diberkati. Suka juga saya ingatkan pada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, dalam bulan Ramadan ini marilah kita melakukan amal soleh secara sebanyak-banyaknya dan kita bersikap konsistenlah. Kerana kita tak mahu pada minggu pertama sahaja dalam bulan Ramadan kita ramai masuk mendirikan solat tarawih. Minggu kedua dah makin kurang. Minggu ketiga dah makin kurang lagi. Kita tak nak macam tu. Kita nak Ramadan kita ni sentiasa konsisten. Dan seperti biasa, bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Husaini. Sihat Ustaz Husaini? Alhamdulillah. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Ustaz Husaini solat tarawih di mana? Di rumah ke ataupun di masjid? InsyaAllah di masjid ada, di rumah pun ada. Bersama keluarga lah. Kalau kita kena konsisten Ustaz Husaini. Betul, insyaAllah. Jangan awal-awal saja yang ramai. Ya, betul. Baik, hari ini kita masuk pada perbincangan yang selanjutnya. Kalau minggu lepas kita dah bincangkan mengenai tentang sikap Bani Israel ataupun Yahudi dan Nasrani yang tidak akan redha dengan agama Islam, yang sentiasa berusaha untuk merosakkan umat Islam ataupun menjauhkan umat Islam daripada agama mereka. Lalu Rasulullah tegaskan bahawa dalam umat ini pasti akan ada mereka yang mempertahankan agama ini. Maka pada hari ini perbincangan yang selanjutnya juga ada kaitan juga dalam halaman yang 20 ini. InsyaAllah sebelum perbincangan mengenai tentang hadis yang berkaitan dengan halaman yang ke-20 ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, apa khabar semua? Diharapkan semua sihat belaka ya. Hari ini kita tengok mushaf, kita buka mushaf lembaran yang ke muka surat 220 ayat yang ke 132 dan 133 suratul Baqarah. Insya-Allah sama-sama kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Baik, mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan dalam ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini menyentuh ayat yang ke-132 yang menyentuh mengenai tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, iaitu mengenai tentang jangan kita mati ataupun jangan meninggal wa antum muslimun. Kata Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal ataupun mati melainkan dalam keadaan kamu orang Islam. Jadi kat sini dapat kita kaitkan dengan halaman yang sebelum ini, bahawa kaum Yahudi dan Nasrani ini tidak akan sekali-kali melainkan mencuba untuk merosakkan umat Islam, mengeluarkan umat Islam daripada agama mereka. Maka dalam halaman yang kali ini, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala datangkan wasiat Nabi Ibrahim meminta anak-anaknya supaya jangan tinggalkan agama sehinggalah mereka meninggal dunia. Baik, mengenai tentang wasiat Nabi Ibrahim ini, ada hadis yang berkaitan mengenai dengannya. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan apakah perbincangan kita mengenai hadis pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan an Abdullah an Ali bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim lailatal usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatat turbah azbatul ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berjumpa Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam daripadaku kepada umatmu. Beritahu mereka bahawa syurga itu tanahnya harum, airnya segar, ia luas mata memandang dan benih tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, menarik perbincangan mengenai hadis ni, bagaimana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra' Mi'raj, dan kita akan bincangkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang meneroka hadis-hadis Nabi melalui panduan daripada Al-Quran sendiri. Baik, kalau tadi sebentar tadi kita dah bincangkan, kita telah bacakan bagaimana hadis mengenai Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Lailatul Isra' dan Mi'raj. Lalu Rasulullah mendengar nasihat daripada Nabi Ibrahim yang seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Kali ini bila mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah pun menerima wasiat juga daripada Nabi Ibrahim. Sebelum masuk kepada hadis ni, seperti biasa kita bincangkan dahulu siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini tadi. Ustaz Husaini ada dengar tadi siapa? Baik, sebenarnya perawi ini telah pun kita bincangkan. Betul. Kita nak ingatkan supaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah bertambah kecintaan kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perawi yang sebentar yang telah disebut oleh doktor sebentar tadi adalah Ibnu Mas'ud, merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling awal juga memeluk agama Islam. Betul. Dan beliau juga adalah antara sahabat selain daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang Nabi suka akan dengar bacaan Al-Qurannya. Ibnu Mas'ud ni. Masya-Allah, memang tepat sekali huraian Ustaz Husaini. Ustaz Husaini memang mahir pengetahuan dia dalam hadis. Boleh sikit-sikit. Baik, kita bacakan sama-sama tuan-tuan siapakah tokoh perawi kita pada hari ini dalam slide kita, iaitu beliau adalah Abdullah bin Mas'ud ataupun ringkasannya dipanggil Ibnu Mas'ud, yang mana beliau adalah antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Yang kedua, Rasulullah suka mendengar bacaan Quran daripada Abdullah bin Mas'ud ni tadi. Dan yang ketiganya, Rasulullah memuji beliau sekalipun beliau mempunyai fizikal yang kurus. Yang ni dari aspek fizikalnya lah ya tuan-tuan. Yang ni menarik. Yang pertama tadi mengenai tentang terawal memeluk Islam, dia sendiri mengaku. Dia kata, ana sadisus sittah. Aku antara orang ke-6 yang terawal memeluk Islam. Yang keduanya, yang ni pun menarik juga, Rasulullah suka dengar dia baca Quran. Satu hari Rasulullah duduk dengan dia, Rasulullah kata pada dia, wahai Abdullah, bacakan aku Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud rasa serba salah. Dia kata,
aqra wa alayka tunzal. Dia kata macam mana aku nak baca Quran sedangkan Quran ini diturunkan ke atas engkau. Dia sesegan. Lalu Rasulullah kata baca sahaja wahai Abdullah bin Mas'ud. Lalu bila Abdullah bin Mas'ud baca Quran ini tadi menangis Rasulullah. Ya. Dan sampai dia baca surah Nisa sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah menangis dan Abdullah bin Mas'ud terhenti seketika kerana bila melihat Rasulullah menangis dia tak meneruskan bacaan dia. Perhatikan menarik sangat kisah ini bagaimana Rasulullah suka juga dengar bacaan Al-Quran daripada para sahabat yang lain. Dan yang ketiganya Rasulullah pujinya dari aspek fizikal ni asalnya ataupun kalau Ustaz Husaini pernah dengar Abdullah bin Mas'ud ni orangnya kurus sebenarnya. Macam doktor juga lah. Macam saya juga orangnya kurus sehingga diperli oleh rakan-rakan ataupun ada sahabat yang gelakkan dia. Ya. Ada sahabat yang gelakkan Abdullah bin Mas'ud kerana terselak jubah dia, ternampak betisnya min diqqati saqaihi, dalam hadis kata kerana halus betis dia. Lalu ada sahabat yang gelak. Lalu Rasulullah kata la saqaihi athqala min jabalin Uhud. Dia kata dua betis yang kau gelak tadi lebih berat amalan dia daripada Jabal Uhud, daripada bukit Uhud. Dia attack terus, Nabi attack terus. Dan Rasulullah tegur terus kerana tak boleh kita panggil body shaming. Ya. Rasulullah tak suka body shaming ni, memburukkan orang, menggelakkan orang kerana fizikal dia. Baik, panjang pula perbincangan kita mengenai sahabat hari ini. Masuk balik pada agama, masuk balik perbincangan kita pada hadis tu tadi, bagaimana Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah bahawa ajarkan kepada umat kamu tentang satu perkara yang meneguhkan jiwa mereka, meyakinkan mereka tentang syurga, bahawa syurga itu wujud. Tanahnya wangi, wangian-wangian yang ada semerbak dalam syurga itu sesuatu yang indah, dan yang menanamkan dia adalah amalan-amalan kamu. Lalu Nabi Ibrahim ajar salah satu amalan dia adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ni adalah penegasan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim supaya kekalkan umat kamu ni dalam Islam. Kalau dalam sirah pun kita perhatikan bagaimana perjuangan para sahabat untuk kekal dalam Islam ni sangat sukar Ustaz Husaini. Ya. Macam mana ada seorang sahabat nama dia Khabbab bin Arad. Ya. Khabbab bin Arad ni salah seorang sahabat yang kena seksa agak keras juga, sehingga kan dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata ala tastansiruna ala tad'unana. Dia kata tak boleh ke wahai Rasulullah kau doakan kami, mana minta tolong dengan Allah, mudah-mudahan mudahkan urusan Islam. Lalu Rasulullah bingkas. Asalnya Rasulullah baring, Rasulullah bangun, Rasulullah kata umat terdahulu sehingga kepala mereka digergaji. Ada di kalangan mereka yang disikat dengan sikat besi sehingga tertanggal daging dan daripada isinya. Maknanya Rasulullah kata umat dulu lagi teruk, kita bersabarlah. Maknanya kita mesti konsisten juga, tegas dalam urusan Islam, berpegang kepada apa yang dilakukan ataupun dinasihatkan oleh Nabi Ibrahim tadi, berpegang dengan tauhid, berpegang dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita akan kekal dengan agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Begitu juga kalau dalam Quran tadi Ustaz Husaini cerita macam mana Nabi Ibrahim pesan kepada anak dia, macam tu jugalah dengan kita rasanya. Maknanya esok biasanya orang kadang-kadang dia wasiatkan kepada anak dia, wasiatkan harta ke, wasiatkan perkara-perkara yang sedemikian. Tapi menarik kisah ni tadi, Nabi Ibrahim wasiatkan kepada Rasulullah tentang kalimah tauhid yang mesti dipegang oleh umat dia. Macam tu juga dengan Nabi Ibrahim disebut dalam Quran, menasihatkan supaya wasiat kepada berpegang teguh pada agama Islam. Baik, perbincangan selanjutnya mengenai hadis ni akan kita teruskan lagi, tapi kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau tadi kita dah bincangkan tentang wasiat Nabi Ibrahim, seperti biasa pada hari Isnin kita ada satu sesi khas. Ada satu slot khas yang membincangkan tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Kerana kita nak didik masyarakat supaya berpegang dengan hadis-hadis yang memang boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis pada hari ini, mari kita sama-sama perhatikan dalam slide apakah hadis yang kita bincangkan pada hari ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih, iaitu hadis mengenai fadilat solat tarawih yang mengikut hari ini, yang mana seperti mana yang dituliskan di dalam slide, malam yang ke-8 ada banyak fadilat mengenai salat tarawih. Dikatakan malam yang ke-8 Allah Taala akan beri pahala seperti dia pernah berikan kepada Nabi Ibrahim. Malam yang ke-9 seolah-olah dia beribadah kepada Allah Taala sama seperti ibadah Nabi Muhammad. Malam yang ke-17 diberi pahala seperti pahala sekalian para nabi. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis palsu
kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Husaini. Seakan-akan Ustaz Husaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. Yang ni yang kebanyakan ulama memerhatikan, dibimbangi hadis-hadis yang sedemikian adalah direka oleh orang yang kemudian. Baik, yang ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Kita berbalik semula kepada perbincangan hadis kita tadi Ustaz Husaini perasan yang mana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dia. Nabi Ibrahim juga pernah berpesan kepada Rasulullah. Apakah pada pandangan Ustaz Husaini sebaik-baik wasiat yang kita mesti sampaikan kepada anak-anak kita nanti? Baik. Terima kasih soalan doktor tu Kalau melihat daripada segi wasiat yang lebih baik itu adalah yang berkaitan dengan agama. Seperti mana dalam khutbah wada', khutbah perpisahan, mana Nabi SAW sebelum wafat meninggalkan wasiat, bila mana engkau mengikut dua perkara ini nescaya engkau tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bahkan dalam agama sendiri Allah Subhanahu Wa Taala pun menetapkan kena ada hitam putihnya sendiri. Kalau hutang tu ada, kena tulis. Itu sebenarnya orang kata cantiknya aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada hamba. Masya-Allah, saya seronoklah dengar kesimpulan ataupun ulasan Ustaz Husaini hari ini. Memang sangat bertepatan ni tentang wasiat kita wasiatkan kepada anak kita tentang perkara keagamaan lebih utama. Jangan lupa solat, jangan kamu bebas ataupun jangan kamu pergi daripada agama Islam, mesti berpegang dengan agama Islam. Baik. Kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan pengajaran ataupun resolusi tindakan yang boleh kita amalkan selepas daripada ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anak baginda agar berpegang teguh kepada agama dengan agama. Yang kedua, harta akan susut dan hilang, tetapi sekiranya kita mewariskan ilmu, ia akan kekal dan bertambah. Yang ni kita boleh amalkan tuan-tuan. Dan yang ketiga, Rasulullah tidak melihat kepada fizikal seseorang tetapi melihat kepada amalan dan sumbangan seseorang. Sama seperti yang kita sebutkan tadi tentang tokoh perawi kita, Rasulullah tak kira tentang tubuhnya kurus ataupun besar ataupun kecil, tetapi amalan dia yang penting. Baik, kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Ringkas saja perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, marilah kita bersama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita gunakan untuk menghidupkan program-program pendidikan Al-Quran dan hadis kepada umat kita pada hari ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan, berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberkati dan membimbing kita. Saya persilakan kepada Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih doktor. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita sama-sama mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperteguhkan keimanan kita, supaya kita di keluar nanti anak-anak kita sendiri akan dibekalkan dengan ilmu agama yang mencukupi, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, perteguhkanlah keimanan kami ya Allah, perteguhkanlah akidah kami kepada agamamu ya Allah. Jangan engkau pesongkan hati kami ini ya Allah dengan benda yang memudaratkan kami ya Allah. Jangan engkau memesongkan hati-hati kami ini ya Allah dengan benda kebendaan yang memudaratkan, yang berlebihan ya Allah, yang boleh mengakibatkan kami jatuh ya Allah, yang membolehkan kami ini tidak ingat kepadamu ya Allah. Engkau jauhkanlah kami daripada segala keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perteguhkanlah agama kami ini, pasakkanlah keimanan di dalam hati kami
ini ya Allah. Untuk kami ya Allah beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.